Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kalau kita ni melihat daripada menghisap ataupun menghisap ni sebenarnya diambil dari perkataan hisab ni, dari perkataan bahasa Arab. Hisab ataupun dalam bahasa Melayunya menghitung. Macam ilmu hisab adalah ilmu matematik, ilmu yang mengajar tani menghitung. Jadi kenapa menghisap puasa ni menjadi satu kemestian arah kata ni selaku umat Islam, khususnya dalam bulan Ramadan ini? Kerana seperti kita ni tahu bahawa hari ini sudah menjangkau 15 Ramadan, di mana Allah telah memberi kita ni satu kesempatan yang cukup luar biasa untuk merasai sampai ke 15 sudah. Jadi tani ada another 15 lagi atau mungkin 14 lagi. Jadi perlukah kita ni menghisap puasa? Tanya balik dalam diri kita ni. Jawapannya perlu. Kerana kalau kita ni rujuk daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah berpuasa ni seperti mana difardukan ke atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ini fungsi puasa kita ni dalam kehidupan, supaya melahirkan perasaan takwa dengan cara berpuasa. Jadi macam mana kita ni kan tahu untuk mengimbangi kita ni kan mencapai darjat takwa ni adalah dengan salah satunya dengan cara muhasabah ataupun menghisap puasa kita ni. Mengapa kita ni perlu menghisap? Kerana puasa ni bukan hanya setakat menahan diri daripada perkara yang membatalkan atau mungkin daripada lapar dan dahaga sahaja. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kurang mafhumnya, berapa ramai yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga sahaja. Jadi adakah kita ni mau tergolong dalam kategori ni, atau kita ni mau tergolong dalam kategori orang yang bertakwa? Dan apa fungsi takwa dalam kehidupan tani di dunia ni, belum di akhirat? Di dunia ni adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kenapa kita ni menghisap puasa ni? Sudah tentunya kerana kita ni mau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bukan ketanikan saja-saja, tapi bukan maksudnya di sini tani terlampau berkiran ya. Macam bukannya macam ala 15 hari sudah pahala 15 hari sudah ni batah jua akan habis puasa ni ya. Ada yang beranggapan macam ni, dan malah ada juga yang ya Allah jangan habiskan puasa ni awal. Sebab kami begitu merindui Ramadan. Kalau mengikut Rasulullah, mengikut para sahabat, asar para sahabat, diorang ni begitu bergembira dengan kedatangan Ramadan dan bersedih bila Ramadan ni pergi. Macam kita ni mungkin kita ni lebih suka kalau sudah 15 ni, yes, another 15 to go. Ada lagi batah hari raya. Memanglah, sebab kita ni pun dianjurkan juga untuk bergembira meraihkan kemenangan tani melawan hawa nafsu kita ni benih. Tapi apakah puasa kita ni tu hanya setakat puasa di zahir sahaja ataupun puasa luar dan dalam? Dan kalau kita ni rujuk kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, yang beritahu puasa ni terbahagi kepada tiga. Ada tiga kategori puasa ni. Yang pertama puasa umum. Puasa umum ni puasa macam ketani yang hanya menahan diri daripada perkara yang membatalkan, hanya menahan diri daripada perkara-perkara lapar dan dahaga, tapi yang lain dia tani jaga. Sedangkan puasa yang kedua ni adalah puasa khusus. Puasa khusus ni ia membawa maksud puasa orang-orang yang soleh. Habis kita tahu makna orang-orang soleh, orang solehah. Diorang ni hidupnya bukannya untuk disia-siakan dengan perkara-perkara yang indah berfaedah. Jadi diorang berpuasa pun menahan diri dari perkara membatalkan, menahan lapar, dahaga dan anggota badan. Ini yang cantik, menahan anggota badan ni benar. Kerana kita ni tahu bulan Ramadan ni tanya ni buka mata saja boleh melihat dosa secara automatik. Atau mungkin kita ni dah dapat menjaga lidah kita ni. Suatu kita ni menghisap puasa kita ni. Adakah waktu Ramadan ni aku benar-benar menjaga puasaku?
Kalau Ketani mau puasa yang khusus. Dan puasa yang ketiga, bahagian yang ketiga ni adalah satu darjat puasa yang memang atas kadir, iaitu puasa khusus. Puasa bagi golongan para nabi atau orang-orang yang saleh. Artinya diorang ni berpuasa bukan hanya setakat berpuasa menahan lapar, berpuasa anggota badan, tetapi mengosongkan hati daripada perkara-perkara dunia ni. Ni cantik ni cantiknya dan jauh bezanya dengan Ketani. Apa yang Ketani lihat pada hari ini, Ketani berpuasa ni setakat menahan lapar dan setakat Ramadan sahaja. Malah lebih teruk lagi, Ketani ni ada yang berpuasa hanya di rumah sahaja. Faham maksud puasa di rumah sahaja ni? Maksudnya luar dari rumah dia terpuasa, balik ke rumah puasa. Itu persoalannya sekarang, siapakah yang ditipu ni? Itu Ketani gunanya untuk sentiasa menghisap puasa Ketani, kerana segala-galanya itu bermula daripada hati. Sebab yang dikacau oleh iblis sama syaitan pun hati. Sedangkan Allah sudah membagi kita ni salah satu rahmat yang paling, antara yang paling besar adalah syaitan dan iblis dibelenggu kan ketika bulan Ramadan. Tapi kenapa masih berlaku kemungkaran? Jawapannya kerana Ketani dia dapat mengawal hawa nafsu Ketani, dia dapat mengawal hati Ketani. Sebab itu kalau Ketani kadang-kadang membalik-balik, sebab itu Tani jangan sebenarnya membalik waktu lapar. Tapi kalau membalik waktu kanyang, bazir tu je sudah gerai tu Ustaz. Iya tu bah. Membalik time lapar bila Tani berjalan, ni ambil. Sampai sana, ni ambil. Kalau boleh ada shopping trolley tu semua orang makai betul. Tapi timbul satu tanda tanya. Apakah dengan cara cemata tu Ketani menghargai puasa tu? Sepatutnya Ketani menghargainya dengan memperbanyakkan sedekah, macam yang tadi dikongsikan untuk pembinaan masjid, bagi derma untuk dana anak yatim, adalah satu yang sepatutnya Ketani lebih pandang tinggi, kerana itu lebih prioriti, ini lebih atas daripada apa yang ada untuk diri Ketani sendiri. Macam Ketani secara sunnahnya berbuka tu mengikut ala kadar. Macam Rasulullah suka berbuka dengan rutab. Rutab, kalau anda ada rutab, Rasulullah akan mengambil tamar. Ada bezanya rutab sama tamar. Mungkin banyak orang dah berapa tahun apa beza rutab, apa beza tamar. Sebab tadi manggil dua-dua kurma ni. Kalau rutab itu yang rutab basah, ni yang basah, yang belum lagi kering, yang muda lah. Habis tu tamar yang Tani selalu makan tu. Habis tu kalau anda dah tu, Rasulullah akan meneguk beberapa teguk air. Jadi di sana kita ni melihat bahawa kesederhanaan itulah sebenarnya sesuatu yang walaupun sedikit tetapi memenuhkan. Artinya dalam bersederhana ni kita ni banyakkan amal ibadah yang lain. Satu kekurangan arah kita ni sebenarnya adalah satu yang paling banyak. Maksudnya kekurangan tapi yang paling banyak ni bila kita ni kurang membazir, kita ni mendapat banyak pahala. Maksudnya jangan sampai Ketani bazar Ramadan jadi bazir Ramadan. Kenapa? Kerana itu tu Ketani dia dapat melawan hawa nafsu tu. Sedangkan Allah memberi Ketani sebulan-bulanan ni iblis, syaitan semua dibelenggu. Allah membagi Ketani jalan, boleh dikatakan jalan itu walaupun dah mudah, tapi ada jalan untuk Ketani mengawal hawa nafsu. Mujahadah untuk melawan, berjihad melawan hawa nafsu. Tetapi dalam masa sebulan ni macam nampak hawa nafsu yang mengawal kita ni. Sebelum sungkai, what do you want for apa yang kau mau untuk sungkai? Anunya tes liur kau ni. Okay, we go. Dia bilang salah sebenarnya. Tetapi kita ni melihat dari satu sudut, kerendahan hati itu bermula daripada apa yang kita ni indah dapat capai. Kalau kita ni sentiasa dapat mencapai, maka hati kita ni akan makin naik. Maksudnya ni sudah aku dapat, yang lain lagi. Tetapi kenapa indah kita ni mencapai itu dalam ibadah kita ni. Kalau aku dapat puasa macam ni sudah, aku akan cuba puasa telingaku lagi. Aku akan cuba puasa dengan lidahku lagi. Berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Ia bukan drastik. Ia bukan perubahan itu bukannya secara drastik, tapi perubahan ini
biar dia perlahan sedikit-sedikit tapi istiqamah. Itu yang kita ni mahukan sebenarnya. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Betul, walaupun sedikit. Tapi jadi, disukai oleh Allah. Jadi caranya adalah macam mula-mulanya kita tu berperingkat. Mula-mula kita elakkan daripada perbincangan yang mengumpat. Betul. Lepas tu seterusnya kita ni mungkin elakkan berWhatsApp yang dalam grup yang tu peda-peda. Peda. Kadang-kadang kita ni selalunya salah guna. Tani bukan hanya maksud membazir ni, membazir wang ringgit atau sudah tahu. Kadang-kadang tani membazir masa juga. Kadang-kadang we lost precious 7 second in our life untuk melihat video yang sebenarnya daripada peda. Dan ketani merasa okey, kredit pun habis. Kredit pun habis, betul. Membazir. Tetapi kenapa indah ketani kalau ada rezeki lebih? Ketani berkongsi. Kan Ramadan ni bulan untuk tani berbagi rasa ni. Untuk macam kenapa tani diwajibkan zakat untuk menolong orang susah. Tani melihat figure zakat itu damit. RM2 lebih, RM1 lebih. Tapi kalau sudah dikumpul dan dibagi-bagi, maka ia akan jadi satu jumlah yang besar. Jumlah yang besar ni dapat kepada orang yang baru tekan merasai, maka nikmat syukurnya akan tinggi dan ia akan mendoakan ketani. Orang mendoakan tanian yang mahal, yang baik-baik. Orang mendoakan yang buruk-buruk mungkin senang. Tapi untuk ketani kan berbagi rasa untuk bersedekah ni, ia adalah sesuatu yang sepatutnya ketani amalkan selalu. Tani bukan yang membagi ni sebab tani ada lebih. Tanamkan ni dalam hati. Tani membagi sebab tani tahu apa rasanya tani dia terdapat bah. Kalau ketani membagi, tani tahu rasa dia terdapat, dan tani tahu macam mana. Alhamdulillah negara ketani kalau di negara-negara saudara ketani yang lain ada yang berpuasa dia ada sungkai langsung, bukan sebab menambahkan pahala tapi sebab dia akan dimakan. Betul ya Ustaz. betul Dan lah. kalau kita lihat juga yang penting juga pada bulan puasa ini untuk kita selain daripada menahan lapar dan dahaga dan memperbaiki diri secara berperingkat, lebih juga untuk kita melatih dan mengenang orang-orang yang susah ya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Hisham bin Ismail, penceramah tetap Pusat Dakwah Islamiah, dengan tajuk beliau perbincangan pada hari ini dengan menghisap puasa.